Ini tidak dibahaskan oleh fuqaha secara panjang lebar. Adapun sekiranya si isteri itu sendiri enggan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Hakim bin Abdul Rahman, pelajar tahun 2 Syariah, Fakulti Pengajian Islam, memegang jawatan sebagai Esko Kesenian dan Kebudayaan Kelab Al-Hujjah bagi sesi 2022-2023. InsyaAllah pada hari ini suka saya untuk berkongsi ilmu di bawah tema fiqh kekeluargaan, iaitu berkaitan nikah khitbah atau lebih umum dikenali dalam kalangan masyarakat kita sebagai nikah gantung. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk, mari kita menelusuri apa makna sebenar ataupun takrif bagi nikah gantung. Kita mulakan dengan takrif nikah, iaitu dari segi bahasa ialah dakab dan bertaut. Sementara nikah pada syarak ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Khitbah pula bermaksud pertunangan. Nikah khitbah ini menyerupai pertunangan kerana pasangan tidak duduk serumah. Akan tetapi nikah khitbah atau nikah gantung ini adalah perkahwinan yang memenuhi syarat pernikahan yang biasa, cuma belum diadakan kenduri kahwin dan pasangan masih duduk berasingan. Jadi nikah gantung ini dianggap sebagai suspended marriage atau pernikahan yang digantung dan dilihat amat sesuai bagi pasangan yang berkahwin pada usia muda seperti sepasang pelajar atau pasangan yang tinggal berjauhan buat sementara waktu. Jadi nikah gantung ini tidak dibahaskan oleh fuqaha secara panjang lebar. Ini kerana perkataan nikah memberi maksud tersendiri seperti mana saya telah jelaskan sebentar tadi. Sekiranya diamati, definisi nikah gantung ini seolah-olah bertentangan dengan maqasid pelaksanaan nikah yang dikehendaki syarak, kerana pertunangan bukanlah suatu ikatan rasmi di antara kedua-dua pihak yang boleh menghalalkan hubungan suami isteri. Walaupun begitu, pelaksanaan nikah gantung ini adalah bersandarkan kepada perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu Sayyidatina Aisyah telah bersabda, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah ketika itu masih berumur 6 tahun dan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal bersama ketika beliau berumur 9 tahun. Jadi berdasarkan hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menangguhkan selama 2 tahun untuk tinggal bersama Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi lafaz nikah gantung tidak diriwayatkan secara langsung di dalam hadis ini yang menunjukkan keharusan pelaksanaannya. Hadis ini hanya menjadi dalil kepada berlakunya akad nikah, bukan menjadi kewajipan bagi pasangan untuk terus tinggal serumah. Malah jika ada persetujuan kedua-dua belah pihak untuk beberapa tempoh tertentu, maka ianya dibenarkan. Jika ditinjau dari perspektif syarak, pelaksanaannya adalah harus kerana semua syarat dan rukun nikah telah dipenuhi. Persoalan yang timbul adalah wujudnya syarat yang diletakkan di antara kedua pihak, iaitu ditangguhkan hubungan kelamin dan tidak berlakunya tuntutan nafkah hingga ke suatu tempoh ditetapkan atas sebab-sebab tertentu. Dalam perkara ini terdapat perbezaan pendapat tentang syarat-syarat yang ditetapkan kerana ia menghalang daripada terlaksananya maqsid perkahwinan yang sebenar. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan bahawa nafkah adalah wajib ditunaikan ke atas seorang isteri sekiranya berlaku istimta' ataupun berasmara. Adapun sekiranya si isteri itu sendiri enggan, maka tidak menjadi kewajipan atas suami untuk memberi nafkah. Jumhur ulama pula bersepakat bahawa sesuatu syarat yang menafikan hak nafkah dan hubungan kelamin adalah terbatal. Namun ia tidak membatalkan akad perkahwinan itu sendiri, hanya membatalkan syarat tersebut. Ini berbeza dengan pandangan yang dilontarkan oleh Ibn Taymiyah yang berpandangan sebaliknya. Adapun konsep nikah khitbah di atas, pelaksanaannya adalah berdasarkan syarat persetujuan kedua-dua pihak sebelum perkahwinan. Setelah meneliti konsep pelaksanaan nikah gantung, dapat dirumuskan di sini bahawa nikah gantung mempunyai kelebihan tersendiri seperti berikut. Antaranya ianya dapat membantu mengurangkan gejala sosial dalam kalangan remaja sehingga lahirnya anak tidak sah taraf. Yang kedua, ianya memendekkan
tempoh pertunangan. Ini kerana tempoh pertunangan yang terlalu lama akan membuka pintu berlakunya masalah zina. Yang ketiga, ianya mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara kedua-dua belah pihak. Dan yang terakhir, ianya mendapat keredaan Allah dan ketenangan dalam hidup kerana nikah hibah yang dilakukan adalah untuk mengelakkan daripada terjerumus ke dalam kancah yang tidak diingini sewaktu tempoh perkenalan. Jadi kesimpulannya di sini dapat disimpulkan bahawa nikah gantung adalah satu alternatif yang baik bagi pasangan yang mempunyai keinginan atau hasrat yang mendesak untuk berkahwin, namun terhalang kerana beberapa perkara. Ia mungkin agak janggal dan asing bagi masyarakat Melayu, tetapi keperluannya tetap ada untuk mengelakkan berlakunya kes yang lebih teruk. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.